Bukit Lanjan. Terima kasih Tuan Speaker. Soalan nombor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Speaker Bukit Lanjan dan seluruh ahli Dewan yang budiman. Saya mengambil kesempatan ini untuk menjawab soalan Bukit Lanjan bersekali dengan soalan Sungai Burung dan juga soalan daripada ahli Dewan Negeri kawasan Pelabuhan Kelang kerana bersangkutan dan berkaitan dalam perkara-perkara yang sama. Ahli yang berhormat sekalian, hutan simpan Kuala Langat ataupun hutan simpan kekal Kuala Langat telah diwartakan pada 13 Mei tahun 1927 dengan keluasan asal berjumlah sekitar 7,246.96 hektar. Kini keluasan hutan simpan kekal Kuala Langat adalah berjumlah lebih kurang 957.63 hektar dan dikelilingi oleh pelbagai pembangunan guna tanah seperti perumahan Saujana Putra, Lebuh Raya Elit, perkampungan-perkampungan orang asli, aktiviti pertanian sawit, ladang buh Bukit Ceding dan pembangunan bercampur Gamudakef. Selain itu, beberapa kali insiden kebakaran telah berlaku di HSK Kuala Langat Utara ini yang memusnahkan sebahagian kawasan hutan simpan kekal sehingga mengalami kemerosotan kualiti hutan ataupun yang dipanggil sebagai degradasi. 888.21 ekar tanah ataupun ekar kawasan hutan ini telah terbakar. Ini menjadikan sebanyak 30 sehingga 40% daripada keseluruhan hutan simpan kekal Kuala Langat Utara telah mengalami kemerosotan akibat kebakaran hutan. Berdasarkan kepada Pelan Pengurusan Kebakaran Hutan bagi hutan simpan Kuala Langat Utara dan hutan simpan Kuala Langat Selatan 2017 hingga 2021, jumlah peratusan kawasan ini telah dikategorikan sebagai kawasan berisiko tinggi ataupun zon merah di dalam peta zon risiko kebakaran. Justru itu, tindakan-tindakan yang perlu diambil bagi mengatasi isu kebakaran hutan akan melibatkan sejumlah peruntukan yang besar. Dianggarkan RM1 juta diperlukan dalam pelaksanaan program pencegahan dan operasi pemadaman kebakaran hutan dalam satu-satu masa. Kos ini meliputi kos pembinaan 3 tiub, pembinaan fire break, pengaktifan telaga tiub, sewaan jentera semasa kebakaran, penggunaan pesawat bombardier dan lain-lain keperluan logistik. Berdasarkan kepada jumlah peruntukan yang tinggi ini, kerajaan negeri perlu meneliti sebaiknya keperluan mengekalkan hutan simpan ini serta pulangan ekonomi melalui kaedah seperti kajian cost benefit analysis. Tidak dinafikan bahawa pelbagai aktiviti pembangunan guna tanah yang pesat di sekeliling hutan ini menjadi antara faktor ancaman ke atas pengekalan hutan. Di samping itu, sebahagian kawasan hutan simpan kekal Kuala Langat Utara ini juga bakal digunakan untuk laluan projek laluan rel Pantai Timur yang melibatkan seluas 9.6 hektar atau 3.2 kilometer radius. Projek ini adalah merupakan projek kerajaan persekutuan dan mempunyai kepentingan yang tinggi kepada manfaat awam dan ekonomi negeri. Merujuk kepada Seksyen 11(b) Enakmen Pemakaian Akta Perhutanan Negara 1985 telah menyatakan bahawa pihak berkuasa negeri telah boleh mengeluarkan mana-mana kawasan tanah dan hutan simpan kekal jika berpuas hati ianya diperlukan untuk kegunaan ekonomi yang lebih tinggi daripada kegunaan yang sedang dilakukan sekarang. Berdasarkan keputusan Kerajaan Negeri melalui Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri 2019, seluas 931.17 hektar kawasan hutan simpan Kuala Langat ini telah diluluskan untuk pemberi milikan tanah di bawah Seksyen 76 Kanun Tanah Negara. Walau bagaimanapun, sebelum proses pemberi milikan tanah ini diteruskan, syarat-syarat penyahwartaan hutan simpan kekal telah dikenakan untuk dipatuhi sepenuhnya oleh pemohon. Antara syarat-syarat yang telah dikenakan adalah melaksanakan kaedah penyiasatan awam, penggantian hutan simpan kekal yang setara atau lebih luas saiznya, proses pengeluaran dan penggantian hutan simpan kekal berlaku secara serentak, pengenaan bayaran pampasan ganti rugi ke atas kehilangan manfaat hutan dan lain-lain syarat. Sebagai makluman tambahan, beberapa cadangan kawasan ganti telah dikenal pasti yang telah dikemukakan kepada kerajaan negeri untuk pertimbangan yang melibatkan keluasan lebih 600 ekar
daripada kawasan hutan simpan yang akan diambil jika diteruskan pada masa hadapan. Merujuk kepada kaedah-kaedah penyiasatan awam 2014, proses penyawartaan hutan simpan Kuala Langat Utara masih berada di peringkat awal di mana bantahan-bantahan awam secara bertulis telah diterima oleh Jabatan Perhutanan Negeri Selangor selama 30 hari yang berakhir pada 5 hari bulan Februari 2020 yang lalu. Sehingga kini Jabatan Perhutanan telah menerima sejumlah bantahan dan akan melakukan beberapa analisa dan seterusnya melakukan pendengaran awam ataupun yang dipanggil sebagai town hall session yang diadakan untuk tujuan mendapatkan bantahan secara lisan mengenai cadangan penyawartaan hutan simpan kekal. Sepanjang proses penyawartaan ini, segala bantahan yang dikemukakan akan diteliti dan diperhalusi oleh Jawatankuasa Penyiasatan Awam yang dipengerusikan oleh Esko Kerajaan Negeri iaitu Pengerusi Jawatankuasa Tetap Alam Sekitar, Teknologi Hijau, Sains, Inovasi dan Hal Ehwal Pengguna sebelum diangkat kembali kepada Kerajaan Negeri untuk meneruskan ataupun tidak berdasarkan justifikasi-justifikasi yang dicadangkan oleh Jawatankuasa yang diketuai oleh Pengerusi Jawatankuasa Alam Sekitar dan Teknologi Hijau. Terima kasih. Soalan tambahan. Bukit Gasing. Tuan Speaker, soalan tambahan. Bukit Gasing Terima dulu. kasih Tuan Speaker. Soalan tambahan ialah kepada syarikat yang diberi milik tanah ini, apakah hasil yang akan diterima oleh kerajaan negeri hasil daripada penjualan tanah-tanah ini? Yang berhormat, ada beberapa elemen yang saya sebutkan tadi, iaitu hasil itu boleh dirujuk kepada premium. Ini bukan pembayaran, ini premium. Premium. Apakah pembelian itu adalah, dia bukan beli, ia adalah premium. Dan premiumnya sahaja dan diikuti kehilangan hasil-hasil hutan dan beberapa elemen-elemen lain. Kalau diukur daripada premium sahaja, nilainya melebihi daripada 300 juta ringgit. Terima kasih. Soalan tambahan. Bukit Lanjan. Terima kasih Tuan Speaker. Sebenarnya sebelum saya tanya soalan susulan saya ingin mengatakan bahawa soalan saya agak terperinci yang belum dijawab. So sebagai contohnya C, apa nama syarikat yang mengemukakan cadangan untuk mendapat hak milik hutan ini? Saya rasa kerajaan belum sempat jawab soalan tersebut. Walau bagaimanapun saya ingin saya ingin tambah satu soalan iaitu kalau justifikasi kerajaan negeri adalah kerana hutan simpan Kuala Langat Utara, bukan selatan, utara, dicadangkan untuk tinyawata kerana pembakaran terbuka dan sebagainya. Kita ada banyak hutan simpan yang semasa musim kemarau akan bakar, khasnya hutan simpan gambut. Dan kita ada satu kes yang sangat bagus iaitu di hutan simpan kekal Raja Musa di Kuala Selangor di mana bukan beberapa ratus ekar tetapi beribu-ribu ekar pernah bakar di sana, tetapi dengan usaha Jabatan Perhutanan Negeri Selangor mereka dapat memulih dan juga NGO mereka dapat memulih hutan tersebut dan pada hari ini diiktirafkan oleh Commonwealth sebagai satu hutan contoh yang terbaik untuk Malaysia dalam penjagaan dan juga pemeliharaan hutan simpan gambut. Jadi kalau perkara ini Yang boleh berhormat, berlaku, soalan. kalau perkara ini boleh berlaku, mengapa hutan simpan kekal Kuala Langat Utara tidak boleh juga dapat perhatian yang sama seperti di hutan simpan Raja Musa? Terima kasih. Untuk syarikat tersebut saya akan maklumkan secara bertulis sebab kebetulan tidak disertakan di sini. Syarikatnya ada dan yang berkenaan juga ada. Kalau saya sebutkan nanti kurang akurat atau tepat, ia akan menimbulkan salah sangka, fitnah dan sebagainya. Yang kedua, mengapakah kita telah mengambil keputusan untuk mempertimbangkan, tidak ada kelulusan lagi, kita mempertimbangkan hal ini kerana kita memikirkan supaya keadaan serta kawasan hutan itu benar-benar wujud sebagai satu kawasan hutan yang murni serta dapat menjalankan fungsi-fungsi utama. Hutan simpan yang bertanah gambut tidak banyak di Malaysia dan Selangor adalah antara negeri yang
mampu mengekalkannya seperti hutan simpan Raja Muda Musa. Dan kalau ingin melihat daripada konteks keseluruhan ataupun secara makro, dengan penggantian kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi, ia akan mencantumkan hutan simpan Raja Muda Musa dengan kawasan tanah gambut dan kawasan hutan simpan tanah gambut yang baru yang keluasannya dengan lebih. Dan dengan itu sendiri ia akan meningkatkan kualiti hutan simpan Raja Muda Musa atau hutan simpan kekal Raja Muda Musa sebagai satu kawasan ekologi dan ekosistem tanah gambut yang baik dan berkualiti tinggi. Berkenaan dengan hutan simpan Kuala Langat, memang itu beberapa solusi awal. Sebab itu saya sebutkan tentang pembangunan sekeliling seperti Gamuda Curve dan sebagainya untuk mengatasi isu pembakaran pada zaman sebelum-sebelum ini ataupun pada penggal-penggal sebelum ini, dan kelihatan kaedah itu sedikit berjaya untuk mengatasi kebakaran hutan walaupun berlaku kebakaran di kawasan hutan simpan kekal Kuala Langat Selatan baru-baru ini. Justru bukanlah kerajaan negeri ingin menghabiskan semua, tapi mengurangkan risiko-risiko di kawasan terbabit sebagaimana formula yang telah kita lakukan di kawasan pembangunan sekeliling yang dilakukan. Terima kasih. Tambahan. Tambahan. Banding. Terima kasih Tuan Speaker. Saya ingin merakamkan kepentingan saya untuk tidak setuju dengan exercise ini. Tetapi soalan saya kepada Yang Berhormat ialah adakah exercise ini penyawataan hutan simpan Kuala Langat Utara ini sesuatu yang tidak berbaloi, kerana apa yang kita akan lakukan ialah kita akan menyawatakan satu hutan simpan yang terletak di tengah-tengah perbandaran. Dan sekiranya mengikut maklumat yang saya terima, kebakaran yang berlaku di kawasan hutan simpan Kuala Langat Utara ini sebenarnya telah berlaku pada sekian yang lama. Dia tidak berlaku pada tahun lepas dan tahun-tahun sebelum ini. Dan terdapat bukti-bukti bahawa terdapat pertumbuhan hutan sekunder di kawasan itu. Jadi kalaulah dibandingkan dengan penjanaan premium dan sebagainya yang kita boleh dapat, bukankah lebih berbaloi kalau kita boleh simpan ataupun kita kekalkan kedudukannya dan kita melaburkan wang yang mencukupi untuk memastikan pertumbuhan semula hutan ini di Kuala Langat ini, daripada kita keluarkan. Kalau kita keluarkan dan kita masukkan, tak ada masa, tidak berbaloi. Sebab yang kita keluarkan ialah satu-satu hutan simpanan yang sangat-sangat penting di tengah-tengah Kuala Langat, di tengah-tengah perbandaran. Kalau ini boleh berlaku, maksudnya kita pun boleh mengeluarkan di GZ hutan simpan Bukit Kasing, Lanjan, dan digantikan dengan soalan Yang Berhormat. Ialah adakah itu satu exercise yang berbaloi, kerana kita boleh wata mana-mana hutan simpan dan ganti di tempat yang lain. Jadi ia tidak memberi makna kepada kita. Soalan saya ialah adakah itu berbaloi? Sebab itu kerajaan negeri mengadakan beberapa sesi. Sementara ini kita berada dalam fasa yang kedua selepas pendengaran awam ataupun setelah public complaint yang boleh disampaikan kepada kerajaan negeri. Dan kerajaan negeri bersedia menerima cadangan-cadangan tersebut, dan sebagaimana yang saya sebut, apa yang dimaklumkan oleh Yang Berhormat Banting seperti tadi terdapat dalam sebahagian cadangan-cadangan serta masukan-masukan yang telah diberikan oleh orang ramai, NGO, akademia dan sebagainya. Sebagaimana saya maklumkan, kerajaan negeri hanya mempertimbangkan dengan kemungkinan-kemungkinan tersebut, dan kalau keadaannya memang sangat buruk kepada ekosistem, saya percaya kerajaan negeri mampu untuk membuat keputusan yang lain dengan tidak membatalkan keseluruhan. Ia mungkin boleh jadi tidak membatalkan keseluruhan, hanya sebahagian yang diperlukan dan terkesan teruk. Sebab kita kena ingat, sebahagian perkampungan orang asli, saya dimaklumkan, bukan semua yang di kawasan tersana, adalah merupakan kawasan pemindahan. Pemindahan daripada mana? Pemindahan daripada pembinaan KLIA. Maknanya kalau kita imagine dan kita retro back ke belakang, memang ada beberapa kawasan hutan di negeri Selangor ini terpaksa kita korbankan untuk membenarkan pembangunan. Cumanya bagaimana kerajaan negeri dan mekanisme kerajaan negeri untuk mengekalkan 30%. Alhamdulillah kita dapat kekalkan sampai sekarang. Malahan dalam kes ini ataupun konteks hutan simpan kekal Kuala Langat ini, kita berjaya menambah jumlah yang lebih ataupun menggantikan jumlah yang lebih. Jadi kalau apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Banting sebagai contohnya tadi, kalau benar-benar ia mengganggu, apakah keseluruhannya boleh digantikan ataupun sebahagiannya saja digantikan, ini semua kita akan pertimbangkan dengan fasa-fasa seterusnya, iaitu pendengaran awam, dan selepas itu kerajaan negeri akan menilai sekali lagi sama ada ingin menyahwartakan ataupun membuat keputusan-keputusan sebaliknya.
Terima kasih. Tuan Tambahan. Si Jangkang. Terima kasih Tuan Speaker. Kalau tidak silap saya pada 16 Oktober 2014 melalui Jabatan Perhutanan Negeri Selangor telah mencadangkan satu kertas MTES kepada Kerajaan Negeri program pemeliharaan dan pemuliharaan hutan simpan di Negeri Selangor, terutamanya hutan simpan Kuala Langat Utara. Dan saya kira inisiatif ini telah melibatkan jabatan-jabatan ataupun agensi kerajaan dan juga agensi-agensi NGO termasuklah Green Environment Center, orang-orang asli dan sebagainya. Yang saya kira kawasan ini adalah kawasan yang berisiko tinggi. Adakah dan inisiatif untuk pemulihan dan pemulihan ini telah dijalankan dan yang melibatkan NGO dan juga syarikat-syarikat memberikan CSR-nya. Dan jaminan diberikan untuk jangka masa panjang. Adakah program seperti ini yang sangat baik untuk memelihara hutan dan memuliharakan ini diabaikan begitu sahaja? Walaupun tadi disebutkan ada penggantian di kawasan lain. Apakah hak kepada rakyat ataupun masyarakat di Kuala Langat sendiri tentang green lung ataupun hutan simpan yang menjadi salah sebahagian daripada ekosistem dalam soal pembangunan, bukan sekadar hanya semata-mata untuk pembangunan infrastruktur semata-mata. Terima kasih. Terima kasih. Untuk soalan asas berkenaan dengan keputusan MTES itu saya perlu makan nota kerana ia harus dirujuk kepada program-program yang ada. Saya tidak ada sertifikasi di sini. Namun begitu, saya ingin menyebutkan di sini bahawa kerajaan negeri sentiasa melihat ke hadapan dan memandang ke hadapan. Sudah pasti kerajaan negeri mempunyai beberapa pertimbangan-pertimbangan. Green lung, kawasan-kawasan tertentu, tentang kawasan hijau di Kuala Langat masih kita pertahankan dan kita kekalkan. Tapi kalau kita mengambil sebahagian untuk pembangunan, sebagaimana yang saya maklumkan tadi, KLIA dan kawasan persekitaran itu juga sebahagiannya adalah hutan simpan kekal. Ia bergantung kepada pelan dan perancangan pembangunan yang disusun oleh pihak kerajaan negeri. Sebab bagaimanapun kerajaan negeri masih kekal komited 30% dan penggantian dan akan melalui proses-proses yang saya sebutkan tadi untuk memastikan kita tidak menggadaikan alam sekitar di saat ingin membawa pembangunan. Untuk mengekalkan apa yang ada, maknanya kita tidak boleh move ke mana-mana lah. Masalahnya, ya kita kena mempertimbangkan lah. Kalau dahulu kita ada greenfield, sekarang kita tak ada greenfield dah. Jadi kita terpaksa membuat beberapa pertimbangan dengan beberapa inovasi dan juga dengan beberapa perancangan termasuk pendengaran awam dan sebagainya supaya kita dapat mewujudkan apa yang disebutkan titik keseimbangan. Tentang Kuala Langat, insya-Allah saya percaya di beberapa kawasan sekitar itu masih diliputi kawasan hijau dan saya sebutkan juga tadi, kerajaan negeri bukan semestinya akan membenarkan keseluruhan kawasan yang tinggal itu untuk dinyahwartakan. Mungkin sebahagian saja yang kritikal, dan mungkin sebahagian saja akan digantikan. Untuk soalan itu saya perlu memberi sedikit masa dan saya akan sampaikan kepada yang berhormat tentang sumbangan program yang dilakukan untuk penanaman semula hutan, kalau tidak salah saya, keputusan ketika di Exco lepas.